Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, kita doakan mereka yang sedang bersusah payah, hidup susah sekarang ini kerana banjir di negeri-negeri yang berkaitan, di tempat-tempat yang berkaitan. Kita doakan semoga semua dalam keadaan yang baik. Kita doakan semoga semua yang terlibat dalam usaha membantu mangsa-mangsa banjir juga dijaga oleh Tuhan. Okey. So apapun kita punya pegangan agama, pegangan politik, falsafah dan sebagainya, lupakan dulu perbezaan itu. Kita sama-sama doakan mangsa-mangsa banjir ini. Okey. So mari kita cerita benda baru pula. Mahathir. Ada apa dengan Mahathir ya? Ada apa dengan Mahathir sehingga namanya disebut sekali lagi, sehingga namanya terkeluar sekali lagi, yaitu berkaitan dengan isu usaha untuk membawa Barisan Nasional keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Sampai Mahathir menafikan. Dia kata dia tidak tahu tentang usaha itu. Hairannya, kenapa pula Mahathir disebut juga? Kenapa pula Mahathir pun muncul nyamannya juga? Apa kaitan Mahathir dengan kenyataan yang dibuat oleh Zahid Hamidi? Bukankah Mahathir manusia paling tidak suka tepuk atap? Tapi akhirnya berkawan juga dengan manusia yang tepuk atap. Dengan yang dia kata tebuk atap lah, yang dia kata rampas kuasa lah, yang dipecat sendiri, yang dia pecat sendiri daripada Bersatu, yang Bersatu sendiri pecat Mahathir daripada Bersatu. Pecat mau mecat lah. Entah siapa pecat siapa sebenarnya. Mahathir pecat Muhyiddin kah, Muhyiddin pecat Mahathir, kita pun tak susah mau cakap lah. Susah mau cakap sebab diorang sama-sama bentuk parti ni. Jadi tak tahu siapa pecat siapa. Tapi akhirnya berkawan pula dalam SG4. Hebat betul memang. Jadi apa kena mengena Mahathir? Mahathir bilang saya tidak tahu. Tak apalah kalau dia tidak tahu, tidak apa. Tapi ada peribahasa bilang apa? Tak akan pokok bergoyang kalau tiada angin bertiup. Tapi sekarang ada banyak walaupun di bawah pokok mengasih goyang tu. Pokok memang dia bergoyang jugalah. Jadi sebenarnya apa ini sebenarnya terjadi? Ini apa tujuan dikasih keluar cerita begini ni? Apa kepentingan? Apa dapat faedah dengan hanya cerita kononnya BN dipujuk keluar daripada kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni? Apa faedah yang dapat daripada ini? Saya pun tak faham apa faedah dia. Jadi bagi anda yang champion, yang pandai, yang penganalisis ke apakah, cuba dulu cerita konon. Jadi persoalan utama kita, kenapa Mahathir punya nama pula kena sebut? Apa kena mengena Mahathir dengan usaha ini yang disebut Zahid itu? Sebab kalaupun ada, perlu orang yang betul-betul geliga otaknya lah untuk bagaimana dapat memujuk Zahid, memujuk BN, memujuk semua MP UMNO. Bukan senang tu. Bukan senang. Hanya orang yang cukup berpengalaman je yang boleh. Tapi bukan Mahathir. Sebab Mahathir bilang dia tidak tahu. Bukan Mahathir. Bukan Mahathir. Ingat, bukan Mahathir. Nanti kita tengoklah siapa pula. Adakah hadiah wang pula? Kita tidak pasti pula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Musim hujan sekarang, musim banjir sekali lagi. Sebelum kita mulakan konten kita, sebelum kita mulakan isu kita hari ini, kita ingin mendoakan bersama-sama penduduk-penduduk di negeri Kelantan, di Terengganu atau di mana sajalah, terutama di pantai timur Malaysia yang sekarang ini sudah pun dilanda banjir. Kita doakan semoga mereka semua selamat. Ketepikan dulu
politik punya pasal ke apa-apa punya pasal, ketepikan dulu. Kita bersatu hati mendoakan mereka supaya semua mereka dalam keadaan yang selamat. Kita berdoa semoga semua orang yang terlibat di dalam uh, penyelamatan, kerja-kerja dalam banjir dan sebagainya, kita doakan semoga semuanya dijaga oleh Tuhan. Okey, so apa cerita seterusnya? Tahniahlah diucapkan kepada Najib Razak dan Irwan Sarigar yang telah dilepaskan tanpa dibebaskan. Dibebaskan tanpa dilepaskan. Mana satu Mana satu yang betul lah, tapi saya kasih sisip kepada anda lah. Ini keputusan mahkamah. Saya sisipkan. Tahniahlah diucapkan kepada Najib Razak yang nampaknya menang kali ini. Menang. Menang cemerlang. Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Sudah ditunggu-tunggu oleh penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Pastinya mereka ingin melihat Najib Razak dapat dibela, akhirnya menang. Tapi ini pecah amanah ataupun pecah amanah. Ini kes yang lain. Ini bukan kes 1MDB. Ini kes pecah amanah ataupun kes bersama dengan Irwan Sarigar berkenaan dengan harta kerajaan. Jadi ini tidak ada kena-mengena dengan 1MDB ya. Ini tidak kena-mengena dengan 1MDB. Tapi yang pasti beliau telah menang di mahkamah. Jadi saya fikir ini akan membawa satu semangat baru. Satu semangat baru kepada UMNO terutamanya. Satu semangat baru untuk siapa? Rosmah Mansur. Rosmah Mansur. Satu semangat baru untuk anak-anak Najib Razak juga untuk terus mendoakan semoga Najib menang pada kes-kes yang lain. Walaupun begitu, mau tidak mau, kita harus terima kenyataan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang sudah pun menjadi banduan. Banduan kehormat, begitukah? Banduan yang memang berprofil tinggi di penjara. Beliau sudah jadi banduan. Okey, so kita ucapkan tahniah kepada Najib Razak kerana berjaya untuk mengelakkan daripada menjadi banduan kali dua. Banduan lagi. Kita doakan semoga Najib Razak terus sihat. Kita doakan Najib Razak dalam keadaan yang baik, sihat, dan dia dapat menjalani hukuman penjaranya dengan baik. Dan kita doakanlah apa yang berlaku semua pada negara Malaysia ini menjadi satu peringatan, menjadi satu teladan, menjadi satu sempadan kepada pemimpin-pemimpin yang lain supaya tidak melakukan apa juga yang salah di sisi undang-undang negara Malaysia, terutamanya yang melibatkan salah guna kuasa, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Itulah yang menghancurkan negara kita. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa kabar anda semua? Harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mulakan berita panas pada malam ini, kita sama-samalah mensisipkan doa untuk para penduduk di negeri Kelantan, di pantai timur lah, yang sekarang ini nampaknya sudah pun dilanda banjir. Kita berdoa, kita doakan mereka, semoga mereka selamat dan tidak ada kemalangan jiwa, malah harta benda dapat diselamatkan dengan baik. Kita doakan juga penguatkuasa, para penyelamat, bomba atau polis atau tentera atau siapa saja yang terlibat di dalam proses menyelamat, membantu mangsa-mangsa banjir. Kita berdoa, kita ketepikan dahulu semua perbezaan dan kita doakan mereka. Okey, so bagi anda yang beragama Islam, doakan. Bagi yang bukan beragama Islam juga, kita doakan bersama-sama semoga semua dalam keadaan yang terkawal. Okey, baik, kita terus masuk ke dalam topik.
Rupa-rupanya Saidan Kasim, Saidan Kasim, bekas orang Barisan Nasional, bekas orang kuat UMNO yang telah dipecat, akhirnya dia mengaku bahwa ya memang betul dia pernah untuk memujuk, untuk membawa Barisan Nasional untuk bergabung semula dengan pihaknya lah. Oh, rupa-rupanya Saidan Kasim masih belum lagi dapat menerima hakikat bahwa dia ini sudah jadi pembangkang. Alamak, rupa-rupanya masih ada hati lagi untuk mau jadi kerajaan. Alamak, sudah terlambat lah. Sudah terlambat. Nampaknya Pai Ulung agaknya. Pai Ulung. Silap Pai. Ingatkan boleh menang. Rupanya kalah. Tapi menang jugalah. Sebab Perlis memang menang besar. Lepas tu Kedah menang besar. Kelantan, Terengganu menang besar. Langsung tidak ada cabaran di tempat-tempat negeri ini. Tetapi nampaknya Saidan Kasim masih lagi terniang-niang keindahan kenikmatan menjadi kerajaan. Masih lagi termimpi-mimpi masih menjadi menteri, termimpi-mimpi masih lagi berada di pihak kerajaan. Masih lagi termimpi-mimpi Datuk Seri Anwar Ibrahim masih sebagai pembangkang. Jadi beginilah. Sudahlah. Tak payah lagi untuk mau jadi kerajaan kah, pembangkang kah. Sudahlah. Yang sudahlah. Kalau sudah kalahlah. Yang sekarang ini ialah tugas para MP untuk memastikan semak dan imbang di negara Malaysia berjalan dengan baik. Kerajaan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pembangkang pula dapat juga melaksanakan tugas dengan baik. Saya harap jangan lagi lah. Tidak usah lagi. Tak payah lagi ada pujuk-memujuk untuk tebuk-tebuk atap. Sudah. Kalau mau lagi berlawan, kalau tidak puas hati, tunggu sampai pilihan raya. Bila sudah pilihan raya, berhabislah. Tapi selagi belum pilihan raya, jangan lagi lah. Ikut jalan yang betul. Jangan tebuk atap. Jangan buat apa-apa lagi rampasan kuasa. Kerana yang jadi sengsara ini rakyat. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.